dalam perlembagaan kita menjunjung kedaulatan raja-raja dan keluhuran perlembagaan. Demokrasi yang ada dalam konteks perlembagaan kita adalah guided demokrasi, bukannya demokrasi mutlak seperti diamalkan di Westminster. Perlembagaan ini bagi sebuah negara amat penting, khususnya di Malaysia. Kerana di Malaysia, dalam perlembagaan kita memperuntukkan pertama, kedaulatan raja-raja. Yang kedua, keluhuran perlembagaan. Jadi, perlembagaan merupakan governance tertinggi dalam kerangka undang-undang negara. 1945, 42, bila Jepun datang, mereka mengambil kuasa secara mutlak, ya. Mengambil kuasa juga daripada raja-raja Melayu. Jadi mereka ni sepenuhnya, menguasai sepenuhnya ketuhanan Jepun pada masa itu. Bila Inggeris masuk, semula tahun 45, September tahun 45, daripada indirect rule tadi, kita kata indirect rule, resident, mereka memperkenalkan Malaysian Union itu untuk mengambil alih kuasa sepenuhnya, kuasa mutlak daripada raja-raja Melayu, daripada orang-orang Melayu. Sebelum tahun 1957, negeri-negeri Melayu sudah mempunyai perlembagaan bertulis masing-masing. Sejak daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka sudah mempunyai perlembagaan bertulis, dan perlembagaan bertulis itu termasuk dalam adat Melayu. Adat Melayu ini mempunyai banyak kategori. Ada adat perlembagaan, ada adat muamalat, ada adat kemasyarakatan. Jadi adat Melayu begitu luas sekali. Jadi dari satu sudut, di negeri Melayu sudah mempunyai adat perlembagaan. Undang-undang perlembagaan secara bertulis daripada Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang, Hukum Kanun Johor, Hukum Kanun Perak, Undang-Undang Negeri Sembilan, Undang-Undang Kedah. Itu merupakan undang-undang bertulis yang di dalamnya mengandungi undang-undang perlembagaan ataupun adat perlembagaan. Dan selain itu juga sudah ada adat Melayu tadi yang mengatur kehidupan orang Melayu, apa saja yang diperlukan oleh orang Melayu untuk menguruskan kehidupan mereka, maka ada adat yang mentadbirkannya. Ahli Suruhanjaya Lurid, mereka ni faham tentang kedudukan negeri-negeri Melayu sebelum 1948 dan sebelum 1957, dan barangkali ahli Suruhanjaya ini dan beberapa pegawai tinggi British lebih faham daripada sebahagian pemimpin Melayu selepas Hari Persatuan Melayu 1957. Saya mengatakan bahawa ahli Suruhanjaya Red ini lebih faham dari sudut kedudukan negeri Melayu daripada sebahagian pemimpin kita atas beberapa sebab. Kita lihat dalam perlembagaan tidak disebut perkataan demokrasi. Kerana demokrasi ini secara prinsipnya bercanggah dengan kedaulatan raja-raja. Demokrasi merujuk kepada kedaulatan rakyat. Sebab itulah dalam perlembagaan tidak disebut istilah demokrasi. Walaupun dihasratkan oleh pegawai British, ahli jawatankuasa itu, akhirnya Malaysia akan mengamalkan demokrasi, tetapi secara prinsip dalam perlembagaan kita menjunjung kedaulatan raja-raja dan keluhuran perlembagaan. Demokrasi yang ada dalam konteks perlembagaan kita adalah guided demokrasi, bukannya demokrasi mutlak seperti diamalkan di Westminster. Yang kedua, kalau kita lihat dalam perlembagaan kita juga, apa yang disebut ialah kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Dan di sana juga ada peruntukan perkara 3 fasa 4 yang menyatakan bahawa peruntukan 3 ini tidak mengurangkan makna peruntukan lain. Kerana di sana kita tahu Islam ada di bawah bidang kuasa negeri, dan juga peruntukan Islam sebagai agama persekutuan juga perlulah ditadbir mengikut kaedah yang diperuntukkan oleh perlembagaan kita. Jadi apa yang saya kemukakan di sini, bahawa dalam perlembagaan kita masih lagi menghormati kedaulatan raja-raja kita. Kita lihat ada peruntukan perkara 181 fasa 1
yang menjamin kedudukan kedaulatan, prerogatif, kuasa dan bidang kuasa raja-raja kita. Jadi kalau kita lihat keseluruhan daripada perlembagaan dan juga kita melihat terma bagi pergumulan perlembagaan Persatuan Tanah Melayu, istilah yang digunakan dalam perjanjian negeri dan juga perjanjian Harrod Amerika adalah constitutional development, perkembangan perlembagaan. Itu menunjukkan bahawa pegawai British faham persekutuan ini bukan suatu benda yang baru, tetapi persekutuan ini berlaku melalui satu proses yang diinstitusikan atas kekuatan raja-raja kerana mereka faham sumber kuasa bagi perlembagaan kita adalah kedaulatan dan prerogatif raja-raja Melayu.